Satu ketika salah seorang datang kepada baginda Rasulullah SAW, lalu meminta nasihat yang ringan, yakni supaya dia boleh mengamalkannya dengan teguh. Baginda menjawab, apabila kamu bersolat, maka anggaplah bahawa inilah merupakan solat kamu yang terakhir. Yakni apabila seseorang itu menganggap solatnya itu solat yang terakhir dan tidak ada lagi peluang untuk solat, maka sudah pasti ia akan cuba sedaya upaya untuk menunaikannya dengan penuh khusyuk dan khusyuan. Jangan mengucap sesuatu yang kemudian kamu akan menyesal, yakni memohon maaf. Sediakanlah hati kamu tetap tidak mengharap apa yang ada pada orang lain, sehingga jangan menunjukkan pandangan ke arah benda-benda yang dimiliki oleh orang lain. Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa tamak adalah kemiskinan, yakni keadaan berhajat, dan kepuasan adalah kekayaan. Sesiapa yang menjadi putus harapan dari apa yang ada dalam milik orang lain, maka ia menjadi tidak berhajat. Salah seorang ahli hikmah telah ditanya, apa itu ghina? Apa itu ghina? Yakni kekayaan. Maka beliau menjawab, ghina itu yakni mengurangkan cita-cita serta menjadi puas hati dengan apa yang ada untuk keperluan sendiri. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah telah memakan roti yang kering dengan merendam dalam air dan berkata, sesiapa yang puas hati dengan makanan begini tidak akan berhajat kepada sesiapa. Salah seorang bijaksana telah ditanya orang, apakah milik anda? Beliau menjawab, hidup dalam keadaan gembira di segi zahir, mengawal cita-cita di segi batin, serta ikut kesederhanaan dan tidak melayan harapan mengenai apa yang dimiliki orang. Di dalam sebuah hadis qudsi, baginda Rasulullah SAW telah menukilkan firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, jika sekiranya engkau mendapat harta satu dunia, namun engkau boleh makan daripadanya sekadar yang engkau memerlukan sahaja. Kalaulah aku memberi harta kepada engkau setakat keperluan sahaja, maka itu adalah sebenarnya satu ihsan daripadaku. Sebab harta melebihi keperluan itu mesti dihisab. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika perlu meminta sesuatu dari sesiapa, hendaklah membentangkan hajat dengan perkataan yang biasa. Jangan sekali-kali memuji dia terlebih dahulu dengan pertuturan. Contoh, Tuhan adalah begini dan begitu. Nak minta Allah puji, Tuhan begini dan begitu. Sebab dengan cara itu seolah-olah pinggangnya mematahkan, yakni dia akan binasa kerana ujub dan takabur. Walhal yang meminta itu tidak akan mendapat lebih daripada apa yang disediakan. Dikatakan bahawa seorang raja dari Bani Umayyah, Sulaiman ibn Abu Malik, telah meminta dengan penuh kesungguhan melalui sepucuk surat kepada Hazrat Abdul Aziz rahimahullah agar beliau meminta darinya jika mempunyai apa-apa hajat keperluan. Beliau membalas surat tersebut dengan menulis, saya sudah membentangkan hajat-hajat keperluan saya kepada Tuhan saya, dan saya sudah berpuas hati dengan pemberian. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala.